Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit 4, Masa dan Waktu Matematik tahun 5, Standard Kandungan 4.3, Operasi Asas Melibatkan Masa. Manakala standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh kamu pada hari ini ialah 4.3.2, menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan pecahan dan perpuluhan, dekad dan tahun, abad dan dekad, abad dan tahun, tanpa dan dengan melibatkan penukaran unit. Ini adalah merupakan video siri kedua yang melibatkan matematik tolak melibatkan pecahan dan perpuluhan masa. Baiklah murid-murid, untuk menyelesaikan ayat matematik tolak yang melibatkan pecahan dan perpuluhan masa, dekad dan tahun, kamu boleh rujuk contoh di buku teks muka surat 160. Okay, kamu dah tahu sebelum ni satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okay, kita perhatikan dialog ini. Okay, kelihatan Encik Siva sedang membetulkan tayar keretanya. Okay, kemudian Encik Siva berkata, saya hendak pulang ke taman universiti. Saya telah tinggal di sana hampir 1/4/5 dekad. Kemudian yang menunggang motosikal ni adalah Encik Syamil. Encik Syamil pula berkata, saya pun tinggal di situ lebih kurang 3/1/2 dekad. Mari saya bantu tuan. Okay, soalannya, berapakah lebihnya tempoh Encik Syamil tinggal di taman universiti berbanding dengan Encik Siva? Kita perhatikan Encik Syamil memang lebih lama tinggal di taman itu, iaitu 3/1/2 dekad lebih daripada Encik Siva. Okay. Maka untuk mencari lebihnya tempoh Encik Syamil tinggal di situ, maka kita tolakkan Encik Syamil 3/1/2 dekad, tolak Encik Siva. Tempoh dia tinggal di taman itu adalah 1/4/5 dekad. Jawapan dalam dekad. Okay, unit dah sama, kedua-dua pun nombor bercampur. Tapi di sini, okay, nombor bercampurnya ni penyebut tak sama. Okay, kita perhatikan 2 dan 5 ada nombor yang sama adalah 10. Kita tulis balik 3/1/2 dekad tolak 1/4/5 dekad. Okay, 2 ni kita operasikan dulu. 2 kepada 10 adalah 2 darab 5. Jadi automatik 1/5 adalah 5. Kemudian 5 darab berapa dapat 10? 5 darab 2. Jadi automatik 4/2 adalah 8. Kita perhatikan di sini 3/5/10 tolak 1/8/10. 5 tolak 8 ni tak cukup. Maka kita operasikan 3 ni menjadi nombor menjadi nombor bercampur. Ingat lagi, 3 jadikan nombor bercampur akan jadi 2/10/10 sebab penyebutnya dah 10. Jadi kita ambil penyebut 10. Jadi 2/10/10. Kemudian kita tambahkan dengan nombor yang sebelah ni. 2/10/10 tambah 5/10 akan dapat jawapan 2/15/10. Kemudian tolakkan dengan 1, 8/10. Okey, bulat tolak bulat, 2 tolak 1 adalah 1 dan 15 tolak 8 adalah 7/10 dekad. Ini adalah dalam sebutan termudah. Maka kita boleh buat kesimpulan tempoh Encik Syamil tinggal di taman universiti adalah lebih 1/7/10 dekad berbanding dengan Encik Siva. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang kedua, 9 dekad tolak 6 3/10 dekad. Nak jawapan dalam dekad dan tahun. Okey, unit dah sama, cuma bentuknya pada kehendak soalan adalah tak sama. Jadi 9 dekad ni sebenarnya kita boleh terus turun buat bentuk T, dekad dan tahun, masukkan nilai 9. Dekad, tahunnya adalah Siva sebab tahun tak ada. Tolak 6 3/10 dekad, ini adalah hasil tambah 6 dekad tambah 3/10 dekad. Jadi 6 tu kita boleh terus turun, tolak bawah dekad ni, tolak 6. Yang 3/10 dekad ni kita jadikan tahun dulu. Okay, 3/10 dekad kepada tahun, kita tahu hubungan 1 dekad adalah bersamaan dengan 10 tahun. Jadi 3/10 ni kepada tahun adalah 3/10 darab 10 tahun. Okay, 10 dengan 10 boleh mansuh habis. Jadi 3/10 dekad sebenarnya adalah 3 tahun. Jadi kita masukkan 3 tahun ni di bawah ruangan tahun. Dan kemudian kita laksanakan operasi tolak. Sifar tolak 3 tak boleh. Jadi kita pinjam 1 dekad daripada rumah dekad. Jadi 9 ni jadi 8. 1 dekad tadi menjadi 10 tahun.
Okey, 10 tahun tolak 3 tahun adalah 7, 8 dekad tolak 6 dekad adalah 2 dekad. Maka kita boleh buat kesimpulan 9 dekad tolak 6, 3/10 dekad dapat jawapan 2 dekad 7 tahun. Kena keluarkan dan tulis balik sebab ini melibatkan tempoh masa. Kita terus pada contoh yang keempat, hitung baki dalam tahun apabila 47 tahun ditolak daripada 8.1 dekad. Okey, ditolak daripada maksudnya nombor yang pertama adalah 8.1 dekad tolak 47 tahun. Okey, nak jawapan dalam tahun. Okey, yang belum tahun ni iaitu 8.1 dekad kepada tahun. Kita tahu hubungan 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun, maka dekad kepada tahun kita darab 10. Jadi 8+1 ni darabkan dengan 10, pindah satu tempat perpuluhan ke kanan, jadi akan dapat 81 tahun. Dah sama unitnya, maka kita laksanakan operasi tolak. 81 tahun tolak 47 tahun akan dapat 34 tahun. Okay. Contoh kelima, 9.4 dekad tolak 2, 1/2 dekad. Nak jawapan dalam dekad dan tahun, maka 9.4 dekad dijadikan tahun adalah 9.4 darab 10 tahun akan dapat 94 tahun. Yang 1/2 dekad ni 2 tahun biarkan saja jadi dekad. Yang setengah dekad ni jadikan tahun ataupun 1/2 dekad ni kita jadikan tahun. Kita lakukan operasi darab dan tambah untuk jadikan pecahan tak wajar. Jadi 2 darab 2 adalah 4, 4 tambah 1 adalah 5. 2 darab 10 tahun, dekad kepada tahun adalah darab 10. Okey, 10 bagi 2 adalah 5, 5 kali 5 adalah 25. Kemudian dah dapat tahun dan tahun, kita tolakkan 94 tahun tolak 25 tahun akan dapat jawapan 69 tahun. Tapi belum mencapai kehendak soalan, jawapannya nak dalam dekad dan tahun. Jadi 69 tahun kepada dekad dan tahun, maka 69 tahun itu adalah hasil tambah 60 tahun tambah 9 tahun, jadi 60 tahun kepada dekad adalah 60 bagi 10 akan dapat 6 dekad dan bakinya adalah 9 tahun. Baiklah murid-murid, kita terus kepada menyelesaikan ayat matematik tolak yang melibatkan pecahan dan perpuluhan abad dan dekad pula. Kita tahu hubungan 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Kita tahu 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. 10 dekad adalah 100 tahun. Jadi 1 abad adalah 100 tahun sebenarnya. Okay, kita perhatikan gambar rajah ini adalah usia wang pada tahun 2021. Okay, yang ini setengah abad ataupun 1/2 abad, yang ini 1/10 abad. Jadi soalannya kira beza usia antara kedua-dua wang kertas itu. Okay, beza maksudnya tolak, kita ambil yang besar tolak yang kecil. Jadi setengah abad adalah yang besar, tolak 1/10 abad. Nak jawapan dalam abad, unit dah sama, tak ada masalah, tapi pecahan ni adalah penyebutnya tak sama. Jadi kita salin balik 1/2 abad tolak 1/10 abad. Okay, 2 dengan 10, kita pilih 10 sebagai penyebutnya sebab 10 ada dalam CP2 dan CP10. Jadi 2 kepada 10, 2 darab 5, di atas pun didarab dengan 5. Okay, akan mendapat 5/10 abad tolak 1/10 abad. Akan dapat jawapan 4/10 abad. Okay, kita permudahkan dengan CP2, 4 bagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Maka jawapannya beza usia antara kedua-dua wang kertas di atas adalah 2/5 abad. Baiklah, kita terus pada contoh yang kedua, 7 3/5 abad tolak 4 abad 8 dekad. Nak jawapan dalam abad dan dekad. Yang 4 abad 8 dekad ni biarkan sebab dah memenuhi kehendak soalan, hendak dalam abad dan dekad. Yang 7 3/5 abad ni jadikan abad dan dekad. 7 3/5 adalah hasil tambah 7 abad tambah 3/5 abad. Yang 7 ni kita biarkan sebagai 7 abad. Yang 3/5 abad ni jadikan dekad adalah 3/5 darab 10 dekad. Okey, sebab kita tahu 1 abad 10 dekad. Kemudian 10 dekad. Okey,
Okey, sebab hubungan 1 abad 10 dekad, kemudian 10 bagi 5 adalah 2, 3 kali 2 adalah 6, maka 7, 35 abad sebenarnya 7 abad 6 dekad. Okey, kita buat T, abad dan dekad, masukkan nilai 7 abad 6 dekad, tolak 4 abad 8 dekad. Kita laksanakan operasi tolak untuk unit masa yang kecil dulu iaitu dekad, jadi 6 dekad tolak 8 dekad tak cukup, minta dari rumah abad, jadi 7 abad, minta 1 abad tinggal 6, jadi 1 abad bawa ke rumah dekad akan jadi 10 dekad. Kita tambahkan dulu dengan 6 jadi 16, kemudian tolak, 16 tolak 8 adalah 8, 6 tolak 4 adalah 2, maka 7, 35 abad tolak 4 abad 8 dekad, akan dapat jawapan 2 abad 8 dekad. Baiklah, kita terus kepada contoh yang ketiga, kira beza usia pengeluaran antara proton saga dan Prof2 MyV. Beza maksudnya tolak, jadi kita tolakkan nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Kita perhatikan usia proton lebih besar iaitu 0.23 abad, tolak MyV 0.06 abad. Ini senang, dua-dua dah bentuk nombor perpuluhan, unit pun dah sama, jadi kita untuk lazim 0.23 abad tolak 0.06 abad, pastikan sah dengan sah, per 10 dan per 10, per 100 dan per 100, dan dapat jawapan 0.17 abad. Ni awak dah belajar masa tajuk perpuluhan. Okey, senang ya. Baiklah, kita terus pada contoh yang keempat, 14.2 abad tolak 3 abad 9 dekad, nak jawapan dalam abad dan dekad. Yang 3 abad 9 dekad ni kita biarkan sebab dah memenuhi kehendak soalan. Okey, yang 14.2 abad ni jadikan abad dan dekad, maka 14.2 abad adalah hasil tambah 14 abad tambah 0.2 abad. Okey, 14 abad biarkan, yang 0.2 ni jadikan dekad, abad kepada dekad adalah darab 10. Jadi 0.2 darab 10 pindah sekali ke kanan, maka akan dapat 2 dekad. Maka 14.2 abad adalah sebenarnya 14 abad 2 dekad. Kita buat I, masukkan nilai 14 abad 2 dekad tolak 3 abad 9 dekad. 2 dekad tolak 9 dekad tak boleh, tak cukup, minta dari rumah abad. Abad jadi 13 abad, yang 1 abad tadi adalah 10 dekad, 10 tambah 2 adalah 12, 12 tolak 9 adalah 3, dan 13 tolak 3 adalah 10. Maka 14.2 abad tolak 3 abad 9 dekad, jawapannya adalah 10 abad 3 dekad. Okay, kita pergi pada soalan yang kelima, 6/1/10 abad tolak 5/7 abad, nak jawapan dalam dekad. Okey, yang ini nombor bercampur, yang ini nombor perpuluhan, tak sama jenis, maka 6/1/10 abad ni jadikan nombor perpuluhan. Kalau kita nak terus kat sini pun boleh. Okey, terus kita pindah, 1/10 adalah 1 bagi 10, akan dapat 6/1 abad. Kalau nak buat cara yang yang kat buku ni pun boleh, 6/1/10 abad adalah hasil tambah 6 abad tambah 1/10 abad. Okay, 6 abad biarkan 1/10 jadikan perpuluhan, 1/10 adalah 1 bagi 10, akan dapat 0.1. Jadi sebenarnya 6/1/10 abad adalah 6/1 abad. Okay, kemudian 6/1 abad tolak 5/7 abad akan dapat 0.4 abad. Belum memenuhi kehendak soalan nak dalam dekad, jadi abad kepada dekad, kita tahu hubungan 1 abad adalah 10 dekad, maka 0.4 ni darab 10 akan dapat 4 dekad. Okay, kita boleh buat kesimpulan 6/1/10 abad tolak 5/7 abad akan dapat jawapannya 4 dekad. Baiklah, mudah-mudahan kita terus kepada menyelesaikan ayat matematik tolak masa melibatkan pecahan dan perpuluhan abad dan tahun. Okey, kita tahu hubungan 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey. Perhatikan contoh soalan 1. Okey, ini adalah bangunan Sultan Abdul Samad yang berusia lebih kurang 1/4 abad, manakala yang sebelah kanan ini adalah Fort Cornwallis, Pulau Pinang yang berusia 2 abad 35 tahun. Ini merupakan usia tempat bersejarah pada tahun 2021. Okay, soalannya, cari beza usia antara kedua-dua tempat bersejarah ini. Kalau beza adalah tolak, maka bangunan yang paling berusia adalah
Crawford Cornwallis, iaitu 2 abad 35 tahun, tolak dengan usia bangunan Sultan Abdul Samad 1/4 abad dan tak jawapan dalam abad dan tahun. Jadi 2 abad 35 tahun ni biarkan saja ataupun kita buat T. Masukkan nilai 2 abad 35 tahun yang 1/4 abad ni jadikan abad dan tahun. 1/4 abad adalah hasil tambah 1 abad tambah 1/4 abad. Okey, 1 abad kita boleh tulis 1 abad di bawah ruangan abad. Yang 1/4 abad ni jadikan tahun. Kita tahu hubungan 1 abad adalah 100 tahun. Maka abad kepada tahun, okey, 1/4 darab 100. Jadi 100 bahagi 4 adalah 25. Jadi 1/4 abad sebenarnya 25 tahun. Jadi 1/4 abad adalah 1 abad 25 tahun. Masukkan nilai di T ni. Okey, kemudian kita laksanakan operasi tolak. 35 tolak 25, tak ada masalah. Tolak kecil, boleh tolak terus macam nombor biasa. Akan dapat 10 tahun dan 2 abad tolak 1 abad adalah 1 tahun. Jadi beza usia antara kedua-dua tempat bersejarah adalah 1 abad 10 tahun. Baiklah murid-murid, kita terus pada contoh yang terakhir. Berapakah lebihnya usia bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur dalam tahun berbanding dengan bangunan Sultan Abdul Samad? Jadi jawapan nanti nak dalam tahun. Okay, berapakah lebihnya usia bangunan stesen kereta api? Maksudnya bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur ni lebih tua daripada bangunan Sultan Abdul Samad. Jadi berapakah lebihnya? Maka kita tolaklah. Kita ambil bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur tolak bangunan Sultan Abdul Samad, iaitu 1/3 abad tolak 1/4 abad. Nak jawapan dalam tahun. Kita perhatikan di sini dua-dua tak sama bentuk. Ini nombor perpuluhan, yang ini nombor bercampur. Okey, dan dia punya unit pun tak sama. Jadi 1/3 abad tukar dulu kepada tahun adalah 1/3 darab 100 tahun. Sebab kita tahu hubungan 1 abad sama dengan 100 tahun. Maka abad kepada tahun kita darab 100 tahun. Jadi 1/3 darab 100 tahun adalah 130 tahun. Kemudian 1/4 abad juga jadikan tahun. Kita jadikan pecahan tak wajar. Okey, darab dengan tambah. 4 kali 1, 4. Tambah 1 adalah 5. 5/4 darab 100 tahun. 100 tahun bahagi 4 adalah 25. 25 kali 5 adalah 125 tahun. Okey, dah dapat dua-dua dalam unit yang sama. Kita tolakkan 130 tahun tolak 125 tahun adalah 5 tahun. Maka usia bangunan stesen kereta api Kuala Lumpur lebih 5 tahun berbanding dengan bangunan Sultan Abdul Samad. Baiklah murid-murid, ini adalah latihan untuk kamu. Cuba ini muka surat 165. Awak teruskan buat latihan. Nombor 1, F dan G tak ada masalah, unit sama. Nombor 2, cari tempoh masa. E, F, G pun tak ada masalah. Kalau tak sama, unitnya samakan unit kepada kehendak soalannya. Okey, soalan 3A. Kenal pasti kata kunci dan laksanakan operasi yang terlibat. Okey, yang 4, soalan 4 adalah D, pun tak ada masalah. 9 plus 1 dekat, kalau 6, 3/10 dekat. Kalau nak pindah terus, 3/10 adalah 3/10, pindahkan ke kiri terus. Sekali jadi 6/3 dekat. Okey, dan itu operasikan. Okey, yang kelima ini adalah peta titik. Peta titik nak cikgu nak kamu salin dan buat. Kemudian laksanakan operasi tolak. Contohnya 0.9 abad tolak 1/5 abad. Ini adalah nombor perpuluhan. Jadi kalau 1/5 ni nak jadikan nombor perpuluhan adalah 1/5. Nanti awak akan dapat jawapannya. Okey, tolak kan sebab unit sama, kemudian tukar kepada dekat. Okey, tunjukkan langkah pengiraan pada setiap soalan. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Awak ambil gambar dan hantar kepada cikgu untuk beri tahap penguasaan untuk kamu pada tajuk ini. Sekian, terima kasih.